Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi melayari channel Cikgu Aznida. Hari ini kamu akan mempelajari unit yang pertama iaitu penghasilan projek. Standard pembelajaran yang akan kamu ikuti ialah yang pertama, menyatakan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, menyatakan nama dan fungsi alatan tangan. Yang ketiga, menyatakan bahan pengikat dan pencantum. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita teruskan. Pada tahun ini, kamu akan mereka bentuk projek yang akan menggunakan bahan logam dan bahan bukan logam serta akan digabungkan bersama-sama dengan sistem elektromekanikal. Antara bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan projek ialah polyvinyl klorida ataupun PVC, yang kedua perspex dan zinc. Mari kita kenali bahan-bahan tersebut. Bahan yang pertama ialah polyvinyl klorida. Ciri-ciri polyvinyl klorida ialah ianya ringan, keras, kukuh, mudah lentur, ia kuat dan juga tahan lama. PVC ini juga tahan terhadap cuaca yang berbeza. Ia juga penebat yang sangat baik. Ianya juga legap dan ianya juga boleh dilentur. Okey, apakah maksud legap? Bahan legap ialah bahan yang tidak dapat ditembusi oleh cahaya. Maknanya kamu tak boleh nampak menerusi daripada PVC ini. Macam ni, macam tu. Bila kamu letak tangan, kamu letak PVC, kamu tak boleh nampak di sebalik bahan tersebut. PVC boleh didapati dalam bentuk yang pertama, bentuk rod berongga seperti pipe. Yang kedua, dalam bentuk kepingan. Yang ketiga, dalam pelbagai warna. Dan yang keempat, dalam pelbagai saiz. Pipe PVC juga digunakan secara meluas dalam sistem pepaipan bekalan air dan juga pendawaian elektrik. Contoh-contoh PVC ialah seperti hose, pintu PVC tanpa plastik. Yang ni biasa kita nampak dekat pintu toilet, dan juga pipe. Pipe ni biasa digunakan dalam sistem pepaipan dan juga sistem pendawaian elektrik. Bahan yang kedua ialah perspex. Apa itu perspex? Ciri-ciri perspex ialah yang pertama, ianya bahan bukan logam. Yang kedua, ianya ringan. Yang ketiga, ianya keras. Dan yang keempat, ianya tahan lama. Perspex ini digunakan sebagai yang pertama, papan tanda. Yang kedua, pembuatan perabot. Yang ketiga, dalam pembuatan plat nombor kenderaan. Okey, contoh-contoh perspex yang kamu boleh nampak di sekitar kamu ialah seperti papan tanda, plat nombor kenderaan dan juga seperti kotak pameran. Okey, mari kita lihat perbandingan antara PVC dan juga perspex. Okey, PVC tidak mudah retak, manakala perspex mudah retak. PVC mudah dilenturkan, mudah bend, manakala perspex sukar dibentuk ataupun sukar dilentur. Dan yang ketiga, PVC ini murah, manakala perspex lebih mahal. Maknanya kamu kena buat perbandingan, nak pilih bahan yang mana lebih ekonomi dan lebih sesuai. Alatan tangan yang sesuai adalah penting dalam menghasilkan sesuatu projek. Penggunaan alatan tangan yang salah boleh menyebabkan kecederaan dan merosakkan alatan.
Antara alatan tangan yang akan digunakan adalah seperti yang berikut. Alat yang pertama ialah gergaji tangan. Alat ini digunakan untuk memotong kayu dan papan yang tebal. Ciri-ciri pada gergaji tangan ialah ia mempunyai bilah, mempunyai pemegang dan mempunyai mata untuk memotong. Yang kedua ialah gergaji lengkung halus. Alat ini digunakan untuk menggergaji bentuk lengkung pada bahan yang nipis. Mata gergajinya perlu dipasang menghala ke pemegang. Yang ini contoh gergaji lengkung halus. Ia lebih nampak kecil kan berbanding dengan gergaji tangan tadi. Yang ketiga ialah gergaji kerawang ataupun scroll saw. Mesin ini menggunakan tenaga elektrik dan motor. Terdapat mata gergaji yang halus dan sangat sesuai untuk memotong bahagian yang melengkung dengan cepat. Mari kita lihat video penggunaan gergaji kerawang. Panduan keselamatan untuk menggunakan gergaji kerawang ini ialah gunakan goggle atau pelindung mata semasa menggergaji dengan menggunakan gergaji kerawang ini supaya serbuk-serbuk kayu yang halus itu tidak termasuk ke dalam mata kamu. Yang keempat, pahat. Pahat digunakan untuk memahat, meraut, meratakan tanggam dan membersihkan bucu tanggam. Saiznya ditentukan berdasarkan lebar pada mata pemotong. Yang kelima ialah pisau pemotong perspek. Pisau ini digunakan untuk memotong kepingan perspek secara lurus. Cuba kamu tengok mata pada pisau perspek ni. Ia agak berbeza dengan pemotong yang biasa kan. Dia lebih menyerong untuk memudahkan kamu memotong perspek nanti. Yang keenam ialah pistol pengukut atau lebih dikenali sebagai stapler gun. Alat ini digunakan bersama-sama dengan dawai kokot untuk mencantum dua jenis bahan yang nipis dan lembut seperti papan lapis. Yang ketujuh, pistol perekat panas atau hot glue gun. Pistol perekat ini digunakan bersama-sama dengan rod perekat panas. Rod perekat panas yang telah cair itu digunakan untuk mencantumkan bahan. Biasanya digunakan untuk mencantumkan bahan-bahan yang nipis seperti papan lapis dan sebagainya. Selepas kita mengenali alatan tangan, sekarang tibalah masa untuk kita mengenali bahan pengikat dan juga pencantum. Apa itu bahan pengikat dan bahan pencantum? Bahan pengikat dan pencantum digunakan untuk mencantumkan bahan supaya dapat menghasilkan binaan yang dikehendaki. Okey, bahan pengikat yang pertama ialah dawai kokot. Dawai kokot ini digunakan bersama-sama dengan pistol pengukut ataupun stapler gun. Di dalam pistol pengukut terdapat bahagian yang menempatkan dawai kokot ini. Dawai kokot perlu diisikan semula apabila habis digunakan. Seterusnya ialah rod perekat panas atau hot melt glue. Rod perekat panas digunakan bersama-sama dengan pistol perekat panas. Bahan ini boleh didapati dalam bentuk rod bulat pelbagai saiz. Pistol perekat panas akan mencairkan rod perekat menjadi glue. Glue cair ini digunakan untuk merekat bahan sama ada yang sama jenis ataupun berlainan jenis. Kita telah sampai di akhir pelajaran kita pada hari ini. Secara kesimpulannya, di akhir pembelajaran, diharap murid akan dapat
Yang pertama, menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam menghasilkan projek. Yang kedua, menyatakan nama alatan tangan dan juga fungsinya. Dan yang ketiga, menyatakan bahan pengikat atau pencantum pada projek yang dihasilkan. Terima kasih kerana sudi menonton video PDPC dari channel Cikgu Aznida. Diharap kamu semua akan dapat mempelajari sesuatu daripada video cikgu kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen pada channel cikgu agar cikgu akan dapat menghasilkan video-video yang akan datang. Sehingga berjumpa lagi. Bye.